ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin yang dimuliakan, kita kena mula juga walaupun dia pada lampai. Kalau tidak kita duduk biasa dengan lambat ni. Dia duduk lambat. Saya ingat hari ini oleh kerana kita ada jamuan kenduri, InsyaAllah kita akan buka ruang kepada perbincangan lebih banyak. Saya ingin membaca sebagai mukaddimah kepada perbincangan ini kepada buku Ahli Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita langkau sikit. Kita ambil pada muka surat 191. Golongan yang keluar daripada As-Sunnah dan Al-Jamaah menuduh Ahli Sunnah suka menimbulkan kebencian, kezaliman dan permusuhan. Golongan yang menyeleweng daripada As-Sunnah bertindak melampaui perintah Allah dan Rasul. Pada peringkat awalnya mereka keluar daripada As-Sunnah, kemudian mereka melemparkan tuduhan Ahli Sunnah itu suka menimbulkan kebencian, kezaliman dan permusuhan. Peringkat kedua, mereka meninggalkan Al-Jamaah. Inilah punca yang menyebabkan timbulnya berbagai bentuk amalan bid'ah dan suka menurut hawa nafsu. Yakni dia kata golongan ni yang pertama ditinggalkan sunnah. Dia mula mencari perkara-perkara yang tak disebut di dalam sunnah, tapi ada dia amalkan oleh ahli-ahli bid'ah yang lain, maka dia amalkan bid'ah itu, dia tinggalkan sunnah Nabi SAW. Ni kata dia. Bid'ah yang paling awal muncul dalam sejarah Islam dan paling ketara menentang As-Sunnah dan asal ialah bid'ah Haruriyah yang menyeleweng. Dua ciri yang masyhur memisahkan mereka daripada Jamaatul Muslimin dan para imam mereka ialah Haruriyah ini ialah bid'ah Khawarij. Haruri mereka ni. Mereka ini muncul dan mereka lah golongan yang paling awal yang muncul menentang sunnah dengan membuat tafsiran-tafsiran yang melampau terhadap agama. Apakah perkara yang mereka buat yang menyebabkan mereka dianggap sebagai terkeluar daripada sunnah dan keluar pada jamaah, yakni jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Kata dia yang pertama, mereka bertindak keluar daripada as-sunnah dan mencela perkara-perkara yang tidak tercela dan menganggap baik perkara-perkara yang sebenarnya tidak baik. Inilah sifat yang dikongsi bersama oleh semua puak bid'ah yang menyeleweng daripada as-sunnah. Puak ini sentiasa mengisbatkan sesuatu yang dinafikan oleh as-sunnah dan menafikan perkara yang diisbatkan oleh as-sunnah. Menganggap baik perkara yang dipandang keji oleh as-sunnah dan menganggap keji perkara yang dipandang baik oleh as-sunnah. Sekiranya tidak demikian, tidaklah dinamakan amalan bid'ah. Keadaan demikian juga mungkin pernah dilakukan oleh sebahagian ahli ilmu yang tersilap ketika berijtihad dalam sesetengah masalah. Tetapi keadaan seumpama ini berbeza daripada apa yang dilakukan oleh ahli bid'ah, kerana mereka menyalahi as-sunnah yang memang diketahui secara terang-terang. Sementara golongan Khawarij membuat tuduhan yang Rasul itu sendiri dalam sunnahnya kemungkinan melakukan zalim dan sesat. Oleh itu mereka menghukum tidak wajib taat mengikut Rasul dalam semua perkara.
Apa yang perlu dibenarkan ialah ajaran yang disampaikan oleh Rasul daripada Al-Quran. Tetapi tidak wajib diikuti ajaran yang disampaikan oleh As-Sunnah yang menyalahi menurut pendapat mereka, yang menyalahi pengertian zahir Al-Quran. Mana-mana sunnah yang dia orang kata rasa tak sama dengan Quran, tak boleh ikut. Kebiasaan ahli bid'ah selain mereka khawarij pada hakikatnya mengikut mereka dalam masalah ini. Malah mereka turut menganggap mana-mana pendapat Rasul yang bercanggah dengan pendapat mereka tidak perlu diikuti. Saya nak ulas sikit, tuan-tuan, mungkin ada yang tak pergi kepada majlis semalam kita dengan ajaran Dr. Ali Hanafi. Majlis itu ialah dia sepatutnya kedua-dua belah pihak membentangkan kertas kerja. Cuma oleh kerana beliau licik orangnya, dia tak bawa kertas kerja dia, dia datang nak mengulas kertas kerja kita je. Dengan dia mendapat buku tu daripada awal, kita tak ada masalah, buku tu memang ada daripada saran. Tetapi kita berbeza dalam satu masalah yang besar. Tapi perbezaan tu kadang-kadang kita tak dapat diterangkan di hadapan para pengikutnya yang memang tak mempunyai asas yang sama dengan kita. Asas kita, kalau kita berbeza pendapat dalam apa-apa masalah, hendaklah kita rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini penting dah. Apa-apa, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu berbeza dalam apa-apa perkara, hendaklah kamu rujuk kepada Allah, kepada Rasul. Kita senaraikan dalam buku Bid'ah Hasanah kata-kata imam-imam yang menghukum amalan-amalan yang dibuat oleh masyarakat kita ini sebagai salah ataupun bid'ah. Imam-imam itu ialah imam-imam daripada imam-imam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri, ada Imam Nawawi, ada Imam Suyuti. Sebagai contoh nak membuktikan apa yang mereka buat itu sebenarnya menyalahi imam-imam mereka sendiri. Tetapi dalam perbincangan semalam, dia bawa mai kitab-kitab mana saja yang ada, yang mana menunjukkan amalan tersebut pernah imam mazhab ataupun bukan imam lah, tokoh-tokoh penulis buku tu kata boleh. Tokoh-tokoh penulis buku tu sebahagiannya tokoh-tokoh tarekat. Tapi kalau kita pergi timbul masalah tarekat lah kemarin, dia jadi satu masalah baru lah. Hak geng-geng tarekat tu nak tahan tarekat dia pula. Itu raka tokoh tarekat Syaziliyah. Maka adalah, walaupun telah ada nas Nabi SAW kata tak boleh, nas sahabat yang menyebut mereka menganggap al-ijtima' inda ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah, berhimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuklah meratapi kematian. Ada Ismail bin Zain, satu orang penulis lah, lama tak apa lama lah, orang Arab ni, dia kata kalau buat tu apa salahnya, dia sedekah. Dia kata ni kata tak boleh. Ada masalah yang kita sebut dalam mazhab Syafi'i semua kata tak boleh, dicarilah mazhab Maliki, dia kata boleh. Kita dalam masalah ni, mungkin kita akan jumpa masalah ni, ini satu fenomena baru yang saya tak sangka. Saya duk ingat orang mazhab ni dia tak mau nak keluar mazhab dah, melainkan akan berpegang dengan mazhab dia lah. Tapi dalam masalah nak membolehkan hak dia ni, rupanya dia terpaksa keluar pada mazhab dia pun tak apa. Dan ada beberapa kes dia ambil mazhab Maliki. Selama ni dia babak kita jangan nak keluar pada mazhab, cukuplah kita dengan mazhab Syafi'i. Tapi semalam kita tak boleh timbulkan masalah mazhab sebab bukan isu mazhab. Tapi dia telah keluar dan ambil lain daripada mazhab. Yang penting kata dia, selagi mana adanya pendapat ulama, nama kata ada khilaf ni, tak apa. Khilaf kalau lagi mana ada masalah tu ada khilaf, namanya masalah khilafiyah. Tuan-tuan boleh tengok dalam sini saya sebut jawapan pada masalah tu ialah apa yang disebut oleh Asy-Syaukani dalam As-Sailul Jarrar.
Tak benar orang yang menyatakan masalah khilafiyah tak boleh dibantah. Maka kita tak boleh bantah kepada orang yang isap rokok. Dia tahan tak boleh bantah isap rokok ni masalah khilafiyah. Kita juga tak boleh bantah pada orang perempuan yang tak pakai tudung. Kalau pakai cara dia bijak lah. Tuan-tuan bila pergi kat orang kampung, pondok-pondok akan kata masalah khilafiyah jangan tak usah kita bantah. Kita tak boleh tengkak lagi mana ada pendapat ulama. Kita tak boleh kata apa. Ada ulama yang hebat di dalam usul fiqh dan hebat dalam tafsir, seperti Ibn Ashur kata tudung bukan suatu kewajipan syarak. Pendapat dia lemah. Sekarang ni di Malaysia ramai orang pakai Quran tafsir Qurasyihab Indonesia lah. Tokoh ulama Indonesia yang hebat, Qurasyihab, menulis kitab tafsir sebiji. Qurasyihab kata tudung tak wajib. Kalau kita main dengan pakai lagi tak apalah, lagi ada pendapat ulama, kita tak boleh bantah apa yang orang ramai buat. Hampa jangan bantah orang nak tak pakai tudung. Kita kata dah, walaupun Qurasyihab ke apa saja kata, jika kamu bersisih dalam satu benda balik kepada Allah dan Rasul, nas-nas daripada Quran dan Sunnah menunjukkan wajib wanita menutup kepala. Jika orang Batak, ada pula. Saya tengok semalam Dr. Abdul Aziz Hanafi dengan mazhab Astara sama lah masalahnya. Pergi ke orang Batak, dia mungkin orang Batak ni dulu dia kata buat sate anjing. Tak tahu lah kalau ada orang Batak tak mahu buat sate anjing. Dulu heboh sekali di Kajang, kononnya sate anjing. Mungkin orang saja tak mau bagi tak kot. Kalau main tak boleh tuan-tuan. Lagi mana ulama ada kata, walaupun Imam Nawawi sebut bid'ah, Imam ni sebut bid'ah, tapi ulama-ulama ada hak kata boleh. Adalah mazhab Maliki yang kata daging anjing tak haram. Maka dengan itu tengok orang duk jual sate anjing, ikutlah kira entah mazhab Maliki ya. Tak boleh macam tu. Bahkan kita kena buktikan kepadanya haram dengan dalil. Dia kata ada imam kata pun dalam masalah ni tak boleh pakai kerana dalil lebih kuat daripada imam. Dalil lebih teguh daripada imam. Hadirin mukminin yang dimuliakan, disandarkan kepada Imam Syafi'i. Kononnya salah satu kaul yang disandar disebut dalam kitab Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i menganggap mendatangi isteri pada duburnya tidak termasuk di dalam larangan syarak. Dan kitab Syafi'i salah satu kaul dia yang dulu, kemudian katanya ditarik balik. Qaul qadim, qaul jadid dia tarik balik. Sebab apa? Sebab dia kata nisa'ukum harsul lakum fa'tu hartakum anna syi'tum. Isteri-isteri kamu adalah ladang-ladang kamu, datangilah ladang-ladang kamu macam mana cara yang kamu mau. Maka dia kata tak ada masalah apa dalam kes ni.
Ada pendapat kononnya disandarkan kepada Abdullah ibnu Umar, yang mana dia anggap tak salah benda ni. Sedangkan ada hadis yang Nabi melaknat orang yang mendatangkan isteri pada dubur, yang menyetubuhi pada dubur. Kalau kita kira di atas masalah khilaf semata-mata, maka bolehlah. Hak ni boleh. Interest bank. Ada tokoh ulama Mesir yang kata interest riba yang kita anggap riba, bunga bank tu tak apa. Kalau di atas dasar khilaf saja kita boleh pakai, maka yang ni boleh. Apa lagi masalah? Tuan-tuan ambil apa lagi masalah kita? Banyak masalah yang kalau kita himpunkan di atas nama kata boleh saja. Tolonglah cari, memang tuan-tuan akan jumpa kalam dan pendapat para ulama ujung-ujung Julai, ujung-ujung dunia. Adalah masalah walaupun hadis terang kata tak boleh, ada juga ulama yang kadang-kadang tak sampai kat dia, dia kata boleh. Geng-geng lama yang mana mereka bertentangan dengan sunnah ini. Dan berbeza dengan pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ni lah buah mereka. Mereka kata pasal apa mereka tu nak bahaskan masalah ni. Masalah ni ada ulama yang kata boleh. Kita kata kita sedang sandakkan kepada Al-Quran. Kita sedang sandakkan kepada sunnah. Semalam Dr. Abdul Aziz Nabi kata, takkanlah imam ni dia tak tahu Quran dan sunnah. Semasa dia sebut Al-Imam Suyuti kata baca Yasin malam Jumaat, mana dia ambil tahu? Dia kata takkanlah Imam Suyuti ni guru dia 650, takkan dia tak erti. Lepas tu bila kita kata ni Imam Suyuti kata lapas niat bid'ah, dia kata ada imam lain kata boleh. Ada imam lain kata boleh. Tak mau pakai kata buah hak tadi. Ni takkanlah dia tak erti nak kata 50. Dia kata Imam Nawawi kata 8 boleh. Bila dia kata Imam Nawawi kata 8 boleh, ni Imam Nawawi kata kena riyadhah bid'ah. Dia kata ada imam lain kata tak bid'ah. Sama hak macam hak dia cerita. Bagi pengikut dia kira tak ada apa. Dia tak sama manhaj dia dengan kita. Pendirian dia tak sama. Kita duk kira nas Quran dengan sunnah. Dia kira lagi mana ada imam kata boleh. Tapi yang telah sebut kemarin, kalau atas macam tu kita tak boleh kata apa kat sekarang. Dan kita tak boleh kata apa kat Aminah Wadud. Dia pun ada sandak juga. Tapi sandaran-sandaran itu ialah sandaran-sandaran yang lemah. Nabi SAW beritahu, kita akan berbeza, kita tahu. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Tapi nak selesailah masalah ini, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Kamu pegang dengan sunnah aku dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin selepas pada. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dengan geraham kau. Tak usah dok kira. Banyak mana pun orang yang salah, jadi orang yang betul. Kalau kata hang sandak kat siapa? Saya sandak kat Tok Imam ni. Hang sandak kat siapa? Saya sandak kat Tok Syekh ni. Hang sandak kat siapa? Kita tanya kata hang sandak kat siapa? Sandak kepada Nabi SAW. Penutup kita abang lah ni macam ni lah. Masing-masing ada jalan masing-masing. Tapi kita ambil logik lah. Kalau sekiranya ada benda, ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Tapi kalau ikut hak Nabi punya, tentu dah boleh. Tentu dah betul.
Hak lu mungkin betul, mungkin. Hak hampa dok buat tu, ada orang kata boleh. Mungkin boleh, mungkin tak. Hak kami buat, tentu lah. Tentu boleh. Pasal sama dengan Nabi. Kalau salah, kalau tak boleh, salah Nabi. Hadirin mukminin yang dimuliakan. Maka dengan itu kembali berpegang kepada sunnah Nabi SAW dalam masalah ini adalah sesuatu yang sangat mustahak. Dan saya nak jadikan majlis pada hari ini oleh kerana ada jamuan. Banyakkan majlis kepada soal jawab dan insyaAllah kita akan menjawab soalan-soalan yang kemuka. Silakan Pak. Tak ada hukum yang mana nas-nas Al-Quran dan Sunnah membezakan antara hamba dan orang yang merdeka. Hukuman terhadap zina, sebatan pun dibezakan hamba dan merdeka. Dalam hukum aurat pun dibezakan aurat hamba dan aurat orang yang merdeka. Dan ini dengan nas-nas yang banyak dalam berbagai-bagai bab. Ada soalan? Ada nak? Sebelum kau tidak saya nak baca ni. Kalau tak kita sambung sedikit lagi apa yang disebut oleh Tuan punya kitab. Khawarij, dia kata salah satu ciri dia menghukum tidak wajibnya taat kepada benda-benda yang menyanggahi Al-Quran. Penuhnya hadis-hadis Nabi yang menyanggahi Al-Quran. Tak ada hadis Nabi yang menyanggahi Al-Quran, tetapi dia faham bercanggah. Cara dia faham tu, dia rasa canggah. Lalu dia menolak sebahagian daripada hadis-hadis Nabi kerana dia kata hadis-hadis ini canggah dengan Quran. Maka Nabi telah tersilap dalam masalah ni. Maka dengan itu, maka kita tak ikut cakap Nabi. Inilah pendapat golongan Khawarij sebahagian mereka. Maka dengan itu mereka dianggap sebagai Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah di tempat lain pula dia kata kita tak boleh beramal dengan hadis-hadis yang bercanggah dengan amalan masyarakat kita. Ni satu lagi jenis golongan Ahlul Bid'ah. Kita kata dalam hadis, ialah dalam hadis, tapi tubuh kita takkan tak tahu. Mereka sendiri tak buat, kenapa kita nak buat? Dia mendahulukan kalam Tok Guru dia dan kalam orang-orang dia. Masyarakat kita, ialah dia memanglah hadis Nabi kata macam tu, tapi masyarakat kita dah ada buat macam lain. Maka kita kena ikutlah hak masyarakat ni. Dia telah mendahului Allah dan Rasulnya. Quran kata ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bila dengar saja qala Allah, qala Rasulullah, kita kena rasa besar. Ketika tuan-tuan orang bila dengar firman Allah, sabda Rasulullah, dia rasa biasa. Tapi bila satu orang tokoh bercakap, kata imam ni, kata imam tu, kata imam ni, kata imam tu, dia rasa besar. Kita kata Nabi kata, yalah, tapi ada pendapat imam kata. Hadirin mukminin, ini satu benda yang bahaya. Bahaya pada pengamalnya dan bahaya kepada akidah orang-orang yang beramal dengannya. Dia merawit, dia masuk ke dalam masalah akidah. Hendaklah seorang itu berdiri teguh di belakang Allah dan belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan sesungguhnya pendapat para imam itu berhajatkan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran dan Sunnah tak berhajatkan pendapat para imam dan tokoh ulama. Maksudnya
ulama' kalau dia nak bercakap, dia perlukan sokongan daripada Quran dan Sunnah. Tapi kalau Quran dan Sunnah dikeluarkan, dia tak perlukan sokongan ulama'. Tuan-tuan faham? Kita sebut satu dalil Quran, satu dalil Sunnah, tak perlukan sokongan ulama'. Tapi ulama' kalau bercakap, dia perlukan Quran dan Sunnah. Kerana dia bukan dalil. Quran dan Sunnah yang menjadi dalil. Ramai pendapat di kalangan ulama'-ulama' yang hebat, tapi mereka silap. Kalau Al-Imam Syafi'i yang hebat itu, yang jagoh itu, yang alim itu, boleh disandarkan kepadanya pendapat yang menyatakan boleh mendatangi isteri ataupun melewat isteri, kerana itu tidak salah, kerana itu termasuk dalam makna isteri-isteri kamu ialah ladang-ladang kamu. Sedangkan ada hadis yang menyanggahinya. Kemudian dia katakan Imam Syafi'i tarik balik pendapat itu. Kalau itu boleh berlaku kepadanya, apakah itu tidak boleh berlaku pada orang selain daripadanya? Padahal Imam Syafi'i itu hebat, alim, jago. Semua itu membuktikan selain daripada Rasul, mereka tidak maksud. Walaupun Imam Malik tak makan daging anjing, tapi memang terbit daripada fatwa mazhabnya bahawasanya daging anjing tak termasuk dalam senarai yang diharamkan. Al-Imam Syafi'i tolak pendapat Imam Malik dalam masalah ini. Dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, Az-Zarkashi menyebut jawapan-jawapan Imam Malik dalam masalah ini. Hadirin mukminin yang dimuliakan, oleh kerana itu dalam masalah ni kita sekali lagi kena ajak orang ramai baca Quran dan baca Sunnah. Jangan mula dengan Mata'ab Badrin terus. Tak apalah kalau nak baca tu, tapi bacalah kitab-kitab hadis sama dalam masa yang sama. Janganlah terus satu benda tu, benda ni haram, benda ni halal, benda ni harus. Ajaklah diri kita, benda ni haram, dalilnya firman Allah Ta'ala ataupun sabda Nabi SAW. Salat ni boleh, dalilnya tok guru saya, orang dia hebat, dia buat. Oh no, mestilah dalilnya ada hadis yang sabit daripada Nabi SAW. Kemudian masalah hadis, semalam kita jelas masalah hadis. Masalah hadis ni, ada orang kalau tarikat, semua hadis-hadis yang berhubung dengan tarikat dia sahihkan. Sebab itu dalam nak sahihkan hadis, kena rujuk pada jago-jago hadis, tokoh-tokoh ilmuwan hadis. Ini satu benda penting. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Apa-apa saja soalan? Ya. Dah bid'ah dari segi usul tu macam akidah. Macam Mu'tazilah dia bid'ah. Mu'tazilah dia bid'ah kerana Mu'tazilah ni dia telah buat satu benda di mana dia telah menghilangkan fungsi ayat-ayat sifat Al-Quran dan Sunnah tu. Dia hilangkan fungsinya, usul tu. Walaupun ada usul yang boleh keluar pada agama dan ada usul yang dia jadi sesat. Jadi sesat. Sebab tu kita namakan Khawarij ni puak ahli Mu'tazilah, ahli bid'ah, dan Murji'ah, ahli bid'ah. Lalu mereka tak kafir. Yang dia kata iman tu berpada dengan amalan hati ya. Amalan zahir tak kira. Kita kira
dalam usul. Kerana dia membabitkan masalah mu'taqadah, masalah i'tiqad. Tapi dia tak kafir. Dia jadi di kalangan ahli bidah. Ya. Yang pertama masalah hadis palsu. Saya sebelum nak jawab tu, semalam ada hadis yang mana hadis salatul raghaib dalam Ihya Ulumuddin. Hadis salat raghaib tu memang palsu dalam Ihya Ulumuddin. Cumanya mereka bukan nak bincang hadis tu palsu ke tak, duk bincang istilah apa maksud istilah Al-Hafidh Al-Iraqi tu. Boleh maksudkan dia kata palsu tu pun tak. Sedangkan semua imam kata palsu, Nawawi kata palsu, siapa? Hang bincang macam mana apa maksud di sebalik tu pun, kesimpulan hadis tu ialah palsu. Oleh kerana Imam Ghazali sebut hadis tu dalam Ihya Ulumuddin, hadis yang menggalakkan sembahyang Jumaat pertama bulan Rejab dengan fadilat begitu punya banyak. Imam Nawawi menyatakan hadis ni palsu, semoga Allah Ta'ala melaknat pelaku sembahyang ni dan pereka hadis ni. Jangan kamu terpengaruh dengan apa yang disebut oleh Ihya Ulumuddin. Betul tak? Kita rujuk dalam tulisan kita Bidah Hasanah. Oleh kerana Imam Ghazali sebut, mereka punya pulah lah nak mempertahankan Al-Ghazali lah. Dia kata Imam Nawawi, walaupun ni Al-Hafidh Al-Iraqi ni mungkin dia maksud macam lain. Dia maksudkah, dia tak maksudkah, kesimpulan hadis tu pada semua ahli hadis adalah palsu. Hadis Hanafi, ada orang dia seorang katanya duk kata mungkin Al-Hafiz mungkin tak maksud masalah, tapi dia memang maksud la aslalah tu, tidak ada asal, atau la ajid lahu asal, sedangkan dia hafiz. Maka dia kata aku tak jumpa bagi dia asal ni, maka ia lebih condong kepada palsu ataupun ia bermaksud palsu. Ahli bid'ah ni satu perangai dia. Dan kita dia tanya kita, habis tu kita khilaf, kita yalah khilaf. Nak kata masalah ni kita khilaf. Pada inta khilaf, pada kami kekal ia sebagai bid'ah. Bila inta kata ada qaul, apa kita nak gedang inta? Cuma ahlul bid'ah lah masalah ni. Anda semalam ambil pendekatan yang lunak lah. Pasal ada Tuan Abdul Aziz Hanafi ni, dia bukan Askora. Dia ni pada nilai yang masyarakat ada nilai dah. Kalau kita cakap lebih kurang pun, dia bukan main kepada hujah tu, dia nak dengar. Dia akan kata, tu kita kata berpecah. Kita duk kata yang main. Jadi, sembang ustaz seorang dua yang tengah dia kata, cukup dah dengan cakap tu. Supaya tak benarlah dakwaan yang kata kita yang membawa sunnah ni kasar dan cuba nak bagi pecah. Hadis-hadis palsu ni, hadis-hadis palsu ni bukanlah geng-geng otoriti tu tak tahu. Kalau kita habaq, kita tunjuk 100 kitab macam hadis Nabi tu pun, dia bukan nak bela sunnah Nabi, dia nak bela amalan tempatan. Pada dia yang besar tu bukan sunnah, pada dia yang besar tu amalan tempatan tu. Kalau sunnah tu serupa dengan amalan tempatan, maka kita terimalah sunnah tu dan kita sebarkanlah. Kalau sunnah tu tak sama dengan amalan tempatan, maka kita kena pergi carilah dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawasanya adalah ulama ceruk rantau mana tu yang telah tersalah kalam dia, telah tersilap perkataan dia, telah dikedah benda tu. Bolehlah Ismail Zain buat tahu kemarin ni, dia doa abang Ismail Zain tu, kita pun Ismail Zain main mana tu,
Bolehlah Tok Kes Syarikat Syazili yang apa tu. Buku dia tu lah dia sebut. Kalau nak kira jaguh silap, Al-Imam Ibn Jauzi hebat dia. Hafiz Ibn Jauzi. Tapi dia pernah silap. Dia pernah dipalsukan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Al-Mawdu'at. Padahal tersilap dah. Maka dengan itu kita tak boleh kata setiap orang cakap dia boleh terima, tapi kita kena cari jaguh lain juga untuk menilai dah. Di Malaysia ni saya ingat buku tentang masalah hadis-hadis ni dah dikeluarkan. Ambil buku tu, betul setiap bentak dia. Dia terima. Dia tak terima, beda kita lepas. Tunggu Mahkamah Qadi Rabbul Jalil pula jumpa esok. Tak apa, kita sambung kes ni ada akhirat pula. Ustaz tak mau, saya habaq dah betul-betul. Kalau Ustaz dalam hati Ustaz memang yakin betul, tapi Ustaz memang nak jaga amalan orang kita sambung kes ni di akhirat pula. Wallahu a'lam. Ada soalan? Soalan kedua apa? Kita tak menyuruh orang ramai tinggal mazhab Syafi'i, bahkan kita suruh mereka berpegang dengan nas, dengan usul mazhab, bukan dengan furu' mazhab, dengan usul mazhab, dengan teras mazhab, dengan asas mazhab. Asas mazhab Syafi'i, rujukkan Imam Syafi'i apa? Quran dan Sunnah. Kata-kata Imam Syafi'i apa? Kalau cakap apa bercanggah dengan Quran dan Sunnah, pegang apa? Quran dan Sunnah. Maka bila kita kata hang peganglah masalah ni, dia kata sama mazhab Syafi'i, tapi kita kata ada asas mazhab. Itulah mazhab. Kalau sama dengan Quran dan Sunnah, dia kata pakai yang tu, tinggal yang aku. Itulah mazhab Syafi'i. Maka apa yang hampa buat ini, hampa pegang ranting dia, hampa lupa kepada pohon dia. Asas dia. Kita tinggalkan apa? Retak di Mekah. Kita kata pada anak-anak kita, ni kereta aku tinggal ni, hampa jaga elok-elok. Kau tinggal kunci, nak pergi mana-mana ambil lah. Tapi yang penting, jangan berkelahi. Saya duduk berebut pula kereta ni. Dia tak pegang hak yang penting tu. Dia pegang tu perkataan, hampa pakat jaga. Jadi pakat semua nak jaga, berebut kereta tu. Yang ni ambil, abang ni pergi buat kunci lain. Yang ni berkelahi, buat balik, bertumbuk. Kata ayah suruh kami sama masing-masing jaga. Saya nak jaga, dia pun nak jaga. Dia tak dengar lah aku kata, yang penting hamba jangan kelahi. Yang penting hamba rujuk pada Quran dan Sunnah. Pendapat aku lah masalah ni sekian-sekian. Yang tu dia tak pegang yang penting tu, dia pegang hak daun tu. Wallahu ta'ala. Dari soalan. Itu bukan konsep. Wajhud dalalah ni kita kena mengaji dalam usul fiqh. Ni panjang dia punya. Wajah dalil dalam masalah tu. Bila kita sebut satu dalil, di mana wajah dalilnya? Wajah dalil tu maksudnya nas ni boleh menjadi dalil kepada apa? Tu wajhud dalalah ni kita tanya ni geng-geng usul fiqh. Ya dah. Itu kita belajar, anak-anak mengajar dalam usul fiqh. Endawat. Ada yang soalan? Ya.
Makam-makam ada tak? Saya kemarin sebelum jawab anda ada bincang masalah bawa mayat. Kita kata langkah setapak patah Fatihah tu dilarang oleh Imam Nawawi. Dia kata yang tu tak larang pasal tak jalan Kita jalan berhenti. Saya Imam Nawawi kata masuk jalan tak boleh. Yang tu boleh, tapi masuk jalan tak boleh. Kalau yang tu boleh, masuk jalan pun boleh lah. Pasal apa masuk tang ni boleh, tang ni tak boleh? Nak bagi boleh ke semua? Tak boleh ke semua. Yang ni dalil apa pula? Yang tu dalil apa pula? Maqam. Kalau dia kata maqam tu kubur, ada. Kalau maqam tu dia maksudkan dengan tingkatan iman. Wallahu ta'ala alam. Kadang-kala mungkin bukan kita tahu tingkat iman seorang, tapi kita kata dia ni golongan, mudah-mudahan termasuk di kalangan golongan orang yang bertakwa. Dia ni mudah-mudahan termasuk di kalangan golongan orang-orang yang sabar. Quran ceritakan ciri-ciri orang yang sabar. Quran ceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Fabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi khabar gembira pada orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka kata sesungguhnya kami daripada Allah, kepada Dialah kami kembali. Ni orang yang sabar. Kita kata dia ni apa dia kena selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kata mudah-mudahan dia ni pada makam orang-orang yang sabar. Mai satu orang yang bertakwa, baca tengok dalil Quran kita orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang yang bertakwa. Semua ayat-ayat dalil lah. Orang bertakwa tu ada pada dia. Yuqimunas salat wa yu'tunas zakah, ada. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, apa yang kami bagi dia belanja. Kita kata dia ni pada makam yang bertakwa. Macam itulah seterusnya. Muhsinin dan seterusnya. Tapi geng sufi ni, dia ni makam lain. Ni makam-makam yang pelik-pelik. Lepas tu dia mai kepada wali kutub. Wali-wali ni, dia duk kira zikir-zikir tarikat ni, dia pun nak menjustifikasikan zikir tu, dia bawa pada benda hal lain. Tarikat ini akhirnya dia pergi sampai kepada ada wali, ada makam wali kutub, wali yang duk jaga belah kutub sana, belah kutub sini. Kita duk percaya yang jaga benda ni semua Allah Azza wa Jalla. Malikul mulk tu'til mulka man tasha. Dia yang pegang kerajaan. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Bagi dia apa yang duduk pada waktu malam dan siang, semua milik Allah Azza wa Jalla. Dia kata ni wali kutub pegang kutub ni, wali ni pegang kutub ni. Kalau kita nak buat apa-apa, kita tawasul. Wahai wali kutub, tolonglah hamba. Lepas tu mai berapa lagi tingkatan makam wali. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang membawa kepada ajaran bid'ah dan sesat. Bid'ah yang menyesatkan. Semalam dia tanya, habis tu kita takkan tu imam masuk neraka. Kita pun kata orang yang tak pakai tudung, tengok satu orang tak pakai tudung, kita kata apa?
Dia tu tengok nak masuk neraka. Kita pun tak kata. Tapi kita kata hang buat benda yang haram. Adakah mesti masuk neraka? Kalau atas kes tu masuk neraka, orang yang buat bid'ah di masjid masuk neraka, kita kata atas kes tu masuk neraka. Tapi oleh kerana di akhirat besok ni Tuhan timbang ni, dia timbangan lain lagi. Bid'ah pun ada, istighfar pun ada, sedekah pun ada. Tak tahulah, kau timbang-timbang pergi, lepas. Kan? Tak beranilah kita nak kata hang masuk neraka. Orang yang tak pakai tudung pun kita tak berani kita masuk neraka. Betul tak? Tapi Nabi kata, tak cium bau syurga. Dia nak suruh kita buat hukuman tu, imam hak di masjid masuk neraka ke tak? Mana kita jaga pintu neraka? Yang tu timbalan ayat bin. Hampa yang pergi hukum Muhammad Abdul Wahab masuk neraka. Yang pergi kata Ibnu Taimiyah sesat, dia benar masuk neraka. Soal pada zahir, siapa buat bid'ah sesat, dan siapa yang sesat masuk neraka. Katalah kes lain tak ada, kes tu ada, masuk neraka. Mana nak tahu tu imam tu nak masuk neraka? Ada dekat-dekat nak mati dia jadi ahli sunnah tu. Tak tahu. Dekat-dekat matilah aku ni banyak dah buat bid'ah lama ni. Astagfirullah. Tobat. Dengan itu dia tanya kita masuk neraka ke tak? Kita kata tak tahu. Tapi atas bid'ah masuk neraka. Siapa yang siapa yang punting kerja berapa hari, pecat. Kita kata. Lepas tu seorang punting kerja dia, pecat. Mungkin tak pecat. Pasal apa punting? Saya sebenarnya bukan tak mau main. Accident tengah jalan. Adalah. Siapa tu imam buat bid'ah? Saya tak tahu kata bid'ah apa. Siapa pun tak tahu. Dr. Haji Hanafi kata tak bid'ah. Hadis Nabi yang kata bid'ah. Hadis tak sampai kat saya. Hak Haji Nabi sampai. Tak apa. Esok ni minta pahala kat dia di akhirat. Kata doktor kata hak ni boleh mai di akhirat ni. Lantai buat tak ada pula lah hadis Nabi. Selesai di situ. Ada soalan? Sama dengan perempuan yang tak pakai tudung. Dia tak pakai tudung. Pasal apa tak pakai tudung? Dia kata astora, kata tak apa. Astora kata tak apa. Saya tak tahu. Dia kata saya orang awam. Kata Dr. Haji Hanafi, orang awam tak boleh baca kitab. Dia apa? Tak boleh beritahu benda-benda ni. Saya orang awam. Saya hanya ikut ahli ilmuwan. Astora bukan jalan-jalan orang tak. Dia pernah mengaji agama. Daripada satu orang yang tak pernah mengaji apa duk ceramah dah. Nah, saudara banyak saudara dia lah. Saudara pun bukan dia kata saja. Tak tengok nota kaki dah. Siapa anu kata, orang nu kata, orang ni kata, dalil-dalil dia. Pasal apa tak pakai tudung? Saya duk faham tudung ni harus saja. Siapa kata harus? Saudara kata. Ni dalil aku. Dalil sunnah Rasul aku. Yalah masa tu saya nak pegang dengan saudara. Fitri saudara di akhirat. Macam tu saja manusia di akhirat. Siapa hak kata dia bertanggungjawab. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu kata menggunakan nama Allah apa yang kamu tak tahu. Ada mana? Hadir ke mana? Ada yang mana? Tak. Ada benda khilaf yang mu'tabar. Yang mana khilaf itu diterima. Ada.
dak bismillah terang ke nak bismillah pelan. Nama mana-mana pun tak apa. Kerana hadis tidaklah kata menyokong secara jelas mana-mana qaul itu. Nak baca bismillah belakang Fatihah belakang tu imam kau tak mau baca, tak apa. Kerana hadis dalam masalah itu boleh dipaham kedua-duanya. Nak turun dengan lutut dulu ke nak turun dengan tapak dua tangan dulu, tak apa. Kerana hadis boleh dipaham dengan kedua-duanya. Nak bergerak jari ke, nak diam saja ke, nak isyarat-isyarat saja ke. Kerana hadis-hadis boleh dipaham ke semua itu. Nak pada rakaat yang akhir, yang dua semayang dua rakaat, nak duduk iftirash ke, nak duduk tawarruk ke, hadis boleh dipaham kedua-dua itu. Kedua-duanya itu. Tapi ada amalan yang memang terang-terang bercanggah dengan sunnah. Terang-terang bercanggah dengan sunnah. Seperti kenduri arwah yang dia bela. Buat pula contoh dengan cerita hadis Abu Daud. Yang mana perempuan tu balik, jumpa Nabi, Nabi ajak dia pergi makan. Dan kemudian, apa? Dia kata tu kenduri arwah, tukang kenduri arwah. Tu perempuan tu jajak Nabi pergi makan. Dia cara kebetulan dia ada kaitan dengan si mati. Kan dia buat, kita jumpa orang, kita ajak makan mana-mana. Tengok banyak. Dia makan rumah pun tu, dia boleh. Bukan nuri arwah tu. Nuri arwah ni kunduri sempena matian. Tapi yang dikatakan ahli bid'ah tu, dia carilah kok mana saja dalil. Agak-agak bolehlah bersandar. Ada salahnya? Ya? Atas platform lantar minyak nak buat solat Jumaat, boleh? Tu buat sekali seterusnya. Orang musafir memang macam tu. Tetapi orang nak buat sembahyang Jumaat tak ada masalah apa sekalipun dia musafir. As-Sa'ad bin Zurarah masa Nabi buat sembahyang Jumaat di rumah dia. Masa Nabi dalam perjalanan daripada Mekah menuju ke Madinah. Maka boleh buat. Tu Nabi dalam perjalanan, Nabi tak sampai lagi ke kawasan Nabi, Nabi buat dah sembahyang Jumaat masa tu yang pertama di rumah dia. Di rumah dia pula, bukan di masjid. Maka menunjukkan sembahyang Jumaat ni boleh dibuat di tapak kilang, boleh dibuat di mana-mana saja. Yang mana cukup dengan jumlah dia. Ada penduduk kawasan itu, ada orang yang nak sembahyang, boleh buat. Macam di kampung ni tak buatlah, melainkan tempat dia dah ada masjid. Bagi tempat yang tak ada, kilang yang begitu luas, yang memaksa orang terpaksa nak keluar. Nak keluar tu satu masalah. Yang keluar tu kadang-kadang kelentong tapi sembahyang pula. Nak keluar tu ada masalah macam-macam dah. Orang ni kata dia shift, dia tak boleh ditinggal lebih daripada setengah jam. Kalau dia buat sembahyang Jumaat di tapak kilang, kan menyelesaikan masalah Jumaat. Dia kata benda ni pelik, orang tak pernah. Negeri lain dah fatwa dah. Indonesia dah buat dah. Negeri-negeri Khalij dah buat dah. Negeri-negeri Teluk dah buat. Fatwa daripada Hafiz Taqar, Tuhan Mesirnya tu, dia dah buat dah. Kalau orang nak buat, dia tak pelantak minyak. Buat lah. Dia kata ada pejabat agama tak ihtiram. Alhamdulillah setakat ni hak bagi agama Tuhan tak bagi pahala, Tuhan tak suka pejabat agama kita. Zakat pun hak bagi dia bagi, tapi hak pahala bukan dia bagi. Kalau semua orang musafir mai sehari dua, mai 5 hari 6 hari, tak ada masalah. Tapi orang yang duduk, ada orang duduk itu 7-8 bulan. 2 minggu. 2 minggu tak jabat. Tapi kalau kita nak buat, tak ada masalah. Tidak ada larangan. Yang tak buat itu, atau orang yang berbuat dari mana. Ada salah?
Dengar kan? Tak ada. Nak makan lambat kan? Atas kapal tu belayak berbulan-bulan. Dia nak buat sembahyang Jumaat atas kapal. Boleh dia buat. Dengan jumlah penduduk kena macam Titanic. Jumlah ramai daripada duk pergi main golf dia tu. Dia buat sembahyang Jumaat. Dia musafir. Tak apa. Kita orang musafir, pergi jadi imam. Tuan-tuan orang musafir. Pergi Kuala Lumpur tentang musafir. Orang tolak tuan-tuan jadi imam Jumaat. Sah ke tak? Sah. Mana ada kata orang musafir sembahyang Jumaat tak sah? Boleh tak sembahyang Jumaat nak dijamakkan dengan sembahyang asar? Ha? Boleh. Pakai fiqh yang luas sana. Tu tak apalah pakai fiqh yang luas. Dalilnya lain. Dalam masalah tayammum, masalah apa kita nak pakai fiqh yang luas, dia tak maulah. Tak boleh, dia kata bukan macam tu cara dia. Tapi bila hak nak buat amalan bid'ah ni, hak ujung dunia pun kalau ada kaul, dia ambil main. Ada soalan? Zikir munajat, zikir orang ramai tu. Duk munajat orang ramai. Tak dilakukan oleh Nabi SAW. Ada orang nak pergi buat kononnya, ada hadis begini. Hadis-hadis itu semua mestilah ditafsirkan oleh hadis perbuatan Nabi SAW dan sahabat. Mereka lebih faham lagi para sahabat daripada kita. Kalau sungguhlah zikir ya Allah tu tengah malam tu baik, takkan boleh ke kita, boleh ke sahabat dulu-dulu? Takkan boleh ke kita? Dia tak ada sahabat, tak sampai lagi zauk dia. Takkan nak kata macam tu? Sahabat punya khusyuk tu tak main lagi. Takkan kita nak kata betul? Kalau benar ada, boleh dulu pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tak boleh kepada mereka. Oleh kerana itu kita kata ini semua adalah amalan baru yang dilarang oleh hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud tu jelas-jelas. Semalam Dr. Haji Nabi kata hadis tu sebenarnya Abdullah bin Mas'ud larang mereka zikir tu bukan pasal apa. Pasal Abdullah bin Mas'ud tahu mereka ni nak jadi khawarij, tu dia larang. Saya tengok orang duk sedekah. Saya tak tahu masa depannya, tapi katalah saya ni kasyaf. Tahu kata dia ni ke depan ni nak jadi pencuri. Hang jangan duk sedekah. Siapa saya nak sedekah, saya nak buat kebajikan ya. Tak boleh. Kerana aku tahu hang akan jadi pencuri. Sedekah satu benda yang lain, jadi pencuri benda yang lain. Oleh kerana Alawi Makki tu, kepala tarikat yang duduk di Mekah. Alawi Makki kita ada baca tu, yang tak mau timbul benda tu. Kalau timbul itu kena sebut nama Ibn Bas. Ibn Bas hukum dia murtad. Kalau kita timbul isu tu kemarin panjang lah. Macam Alawi Makki ni, geng-geng Malaysia ni suka dah. Dia lari pergi duduk Indonesia. Kerana dia kata, Ibn Bas kata benda ni, maulid ni, Nabi tak buat. Dia kata hak kita buat ni yang lebih baik. Ibn Bas kata hak lebih baik daripada Nabi. Timbul malah kalau Ibn Bas kata hak murtad. Bila mufti buat keluar kata murtad Saudi, dia boleh jatuh hukuman mati tu. Kawan pecut ha? Dia duduk kat Indonesia, bolehlah Indon 3-4 orang tu duduk mengaji dengan Malaki tu ha? Tapi kalau kemari benda tu keluar raibah pula lah. Perang dunia ha? Bembah pergi hukum orang kita murtad lah semua. Geng-geng Wahabi ni tu dia. Lahir-lahir bembah kena, tak pasal-pasal.
Memang dia, orang kata benda tu Nabi tak kata, dia kata hak tok nenek dia buat lebih baik daripada hak Nabi tu, sampai kata tu. Bila Alawi Makki dapat hadis riwayat Darimi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tuan-tuan semua ada dalam kitab tu. Apabila Abu Musa al-Ash'ari mai bagi tahu Abdullah bin Mas'ud pada waktu pagi-pagi, kunna ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Kami duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum waktu subuh. Tu dia sahabat punya bagus. Ini tabi'in ni mengaji dengan sahabat subuh-subuh tunggu kat pintu rumah. Punya nak ambil. Tuan-tuan, Masya Allah. Orang kata Syekh bin Bas. Dan saya tengok ni, Usaimin keluar pintu kereta sampai ke tempat nak mengajar tu. Kalau tak ada tempat dia nak pijak, memang orang lain pijak. Tuhan bagi kat dia apa? Nah, penuh orang ikut. Kalau Usaimin nak tawaf di Kaabah tu, sesak orang tawaf ke dia. Tapi tak ada lah duk cium tangan, celup ayam, ambil diminum berkat. Dah, alhamdulillah mereka bersih akidah mereka. Sama mereka hebat. Sehingga bila dia berhenti solat, baru semua nak buat dia keliling, pergi ke tepi. Sambil berjalan tu tuan-tuan, dia duk berjalan tu, kiri kanan ni, tangan duk suruh, takam. Orang duk sembang, dia tak jawab. Hak dia mengajak tu, keluar buku fatwa, jilid-jilid, dia tak payah tulis. Dia nak duk harap Kasim malah tulis sekarang. Dia duk rakam banyak. Abdullah bin Mas'ud keluar daripada pintu rumah dia, sahabat tunggu, tabi'in tunggu. Bukan tabi'in, sahabat Nabi hak sama sahabat dengan dia, mai pintu rumah dia kerana tahu dia alim. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari, datang kepada kami Abu Musa al-Ash'ari. Faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd, telah keluarkah kepada kamu Abu Abdurrahman? Berdadak dia pun duduk. Kemudian keluar Abdullah bin Mas'ud. Faqumna ilaihi jami'an, kami pun semua pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Musa Asy'ari, ya Aba Abdurrahman, ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu wa lam ara alhamdulillah illa khair. Wahai Abu Abdurrahman, aku tengok di masjid tadi ada satu benda yang aku tak perhati, tapi dia baik. Dia tanya apa dia? Apa dia yang tengok? Dia kata, in ishta fasatara, jika engkau hidup sekali kau tengok. Qauman hilaqan julusan yantaziruna as-salah fi aydihim hasa wa fihim rajul fayaqulu kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah, hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah, sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Aku tengok satu puak yang duduk di masjid, duduk dalam halaqah zikir. Di kalangan mereka, mereka pegang batu-batu kecil-kecil. Ada tekong seorang di kalangan mereka. Tekong tu kata takbir 100 kali, pakat takbir 100 kali. Tasbih 100 kali, pakat tasbih 100 kali. Tahlil 100 kali, pakat tahlil 100 kali. Allah Masya kata, awak kau tak suruh mereka ambil batu tu, fikir dosa mereka. Jamin bahawasanya Tuhan tak akan silap dalam kira pahala dia. Famadaina ma'ahu hatta waqafa ala hilqatin min tilkal hilaq. Waqafa 'inda hilqatin min tilkal hilaq. Dia pun berjalan, kami pun berjalan bersama dengannya sehingga dia sampai pada salah satu halaqah. Dia kata, ya qaum,
Ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Wahai orang ramai, apa benda yang aku duk tengok buat ni? Tuan-tuan dia boleh tanya tu, dia sahabat. Semua hak duduk kawasan tu nak murid dah. Hormat dah. Dia kata ni kami kira batu, kira zikir tasbih sebelum sembahyang subuh. Buat zikir sikit. Bid'ah apa tu? Hasanah kan? Allah memang suruh kita ambil batu ni kira macam apa? Tuhan tak silap kira pahala orang. Waihakum ya ummat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Haula'i sahabatu nabiyyukum mutawafirun. Wa thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. A antum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad am muftatihu babid dhalalah. Celaka kamu wahai umat Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi cepat betul kamu musnah ya. Sahabat Nabi ramai lagi, baju dia pun tak buruk lagi, bekas dia pun tak rosak lagi, Nabi pun mati. Hamba buat bid'ah. Apakah hampa rasa bahawasanya hampa lebih berpetunjuk daripada petunjuk agama Muhammad, ataupun hampa buka pintu kesesatan? Kata, wahai Abu Abdul Rahman, wa aradna illa khaira. Wahai Abu Abdul Rahman, tujuan kami baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair la yusibah. Berapa ramai orang yang nak buat baik tapi tak kena. Lepas tu dia kata, aku mendengar Rasulullah kata akan muncul kaum yang baca Quran tak lebih daripada kerengkung mereka. Iaitu Khawarij, aku tangkap kamu akan jadi Khawarij. Kata Alawi Makki, tujuan sebab Abdullah bin Mas'ud larang mereka zikir tu pasal dia tahu mereka nak jadi Khawarij. Itu, ya Allah, orang ni kalau dengan hadirnya, dengan riwayat ni. Siapa yang baca riwayat tu memang terang, tak ada kena-mengena. Hak ujung tu dah dia dengar hadir, dia kata, hampa ni maksudnya, hampa ni kaki bid'ah. Yang ni hampa buat ke depan ni berasa hampa Khawarij. Itu maksud dia. Dia kata bukan zikir tu yang dilarang. Dia larang zikir pasal nak dia Khawarij. Kita pun tahu kata kau ni nak buat jahat, kita larang kau ni buat baik. Boleh macam tu? Tapi tak masalah Syiah. Oh, mereka ni menzalimi para sahabat Nabi. Hampa zalim sahabat Nabi. Hampa memperendahkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni adalah sahabat Nabi, dia yang larang. Walaupun Abdullah bin Mas'ud larang, kita kata, tapi tok guru kita buat. Bolehlah juga macam tu. Tapi tanya antara tok guru kita dengan Abdullah bin Mas'ud, siapa lebih besar? Dengan tok Syekh Tarikat Syaziliyah yang kita baca tu dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata Abdullah bin Mas'ud, entah wali kutub, dia wali kutub. Tak bayar. Main jenis tu kita tak bayar. Main yang songo pula kalau kita. Soalan. Ya. Kita dilantik menjadi imam. Dan ada amalan-amalan yang tak sunnah. Kita tetap kata tak sunnah berzikir ramai-ramai persembayangan seorang yang dekat. Bukan daripada amalan Nabi SAW. Ada sekali dua Nabi buat, kita tahu. Tapi kita tetap membela Imam Syafi'i. Kita kata, dia yang menyatakan ini hanya seketika untuk ajak, itu lebih kuat. Buktinya, selepas daripada tu sahabat-sahabat sendiri tak buat. Tak ada bukti sahabat-sahabat lain buat, tak ada. Mana hadis, cerita mana riwayat sahabat yang sahabat jadi imam, sahabat buat, sahabat main. Tak ada. Sama sekali tak ada. Ini bukti yang nyata dalam masalah. Kita kena jadi imam. Ibn Baz kata, kalau ada dua masjid yang baca kuat lepas semayang, yang baca senyap, kita sebagai orang yang pegangan sunnah, cari masjid yang baca senyap. Kalau ada, kalau tak ada,
malam Jumaat main bayang kat kita. Kalau ada. Kalau tak ada, kita tak payah kita semayang dengan jemaah juga lah dengan mereka. Satu lagi, kalau kita dilantik, kita tengok. Kita dilantik ni kita nak syok sendiri ke? Ataupun kita yang terpaksa buat amalan yang mereka buat tu kerana ada jangka panjang. Jangka panjang kita nak bermain sunnah di tempat tu. Kalau jangka panjang tu ada, tak apa. Kalau sekadar saja takut nanti mereka tak mau lantik dah kita, hanya untuk kepentingan diri kita, tak boleh. Mesti ada jangka panjang tu dengan cara yang jelas. Tengok. Kalau entah rasa entah jadi tu imam ni, entah jadi pengusi. Entah jadi pengusi ni, entah nak panggil lah ustaz-ustaz sunnah ni main mengajar masjid entah. Pas dia pajak ni, dia ni lah akan terang. Maka fahamlah orang ramai. Masa tu dia nak tinggal. Tak apa. Cuba. Mudah-mudahan muafak insyaAllah. Ada. Dia jenis kencing tak lawan. Semasa dia semayang, dia rukuk. Dia rasa macam. Selagi dia main rasa-rasa, dia tak confirm, dia semayang seperti biasa. Sama dengan orang yang buang angin. Nabi kata jangan la yansarifu anis salat hatta yajidu riha. Jangan dia berpaling dari semayang dia sehingga dia bau. Selesai gitu. Maksudnya sampai hang confirm lah. Kalau tak bau pun hang memang yakin lah. Kalau kita tak macam aku terbuang ni nak rasa. Wangi tak tahu. Apa dia atau rasa. Sah lagi. Teruskan salat. Hadis Muslim. Cumanya kalau dia memang jenis keluar juga, dia ambil wuduk dan kemudian dia pastikan kemaluan dia itu ditahan daripada keluar air kencing dia. Dia solat seperti biasa. Dia keluar pun dimaafkan dia dalam keadaan darurat. Wallah. Ada soalan? Kemudian kalau kita sebut partner, otomatik dia akan kembali. Sebut sunnah daripada punca ni. Alhamdulillah. Tak apa. Satu lagi. Dia macam ni. Pasal apa orang lebih suka bid'ah daripada sunnah? Siapa siapa kan? Siapa kan? Siapa? Apa? Apa? Pasal apa bid'ah lebih diminati daripada sunnah? Tapi rasa bid'ah ni syak lah. Sebenarnya bergantung pada individu. Kita tu telah bekalkan dalam jiwa orang apa? Kalau kita bekalkan dalam jiwa orang perasaan sayang kat sunnah Nabi, sunnah yang dia minat. Tapi kalau orang kampung ni telah dibekalkan apa saja yang ustaz-ustaz buat, jangan tanya. Siapa yang banyak bertanya maka lemahlah iman dia. Maka dia bukan suka, dia buat kerana benda tu dulu. Kemudian kadang-kadang bid'ah ni ada dia punya bunga-bunga hiasan dia tu. Benda-benda tu syok. Kadang-kadang khayal, macam akademi fantasia. Siapa yang semayang macam ni, maka dia akan dapat pahala sekian banyak. Sebenarnya bukan orang ramai syok. Saya nak tanya, macam nisfu Sya'ban yang dilarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Saya harap kita putus sikit banyak-banyak untuk edarkan Qaradawi itu. Ramai ke orang buat mana nisfu Sya'ban? Jumlah yang pergi semayang berkat 6. Baca Yasin berapa kali? 3. Ramai ke? Taklah ramai ke? Dalam satu kampung tu, saya ingat dalam kampung ni, saya ingat 20 orang itu Bukan
Bukan dia ramai. Dia ada buat. Dia menguasai institusi. Kalau tuan-tuan pergi ke negeri Khalij, negeri Teluk, pergi ke Saudi, tuan-tuan akan tengok sunnah yang ramai orang buat. Pasal apa? Pemikiran dia di situ. Pergi ke Kuwait, sunnah yang ramai orang buat. Pergi ke Bahrain, sunnah yang ramai orang buat. Pergi ke Imarat, sunnah yang ramai orang buat. Pergi ke negeri Arab secara majoritinya, sunnah yang ramai. Mai ke Malaysia, dia terbalik ya. Kerana wahyu turun di Malaysia. Bila mai ke Malaysia, dia tak tahu. Tapi kalau pergi ke negeri Arab, kuatlah benda ni. Tapi negeri Arab, kalau tuan-tuan pergi ke Syria, pergi ke Mesir, separuh-separuh. Pergi ke Mesir, separuh-separuh. Geng bid'ah dengan geng sunnah. Tapi kalau pergi ke negeri-negeri yang kuat, pergi ke Sudan, tarikat. Orang putih pun jadi tarikat. Betul. So, saya sekali dia cerita, aku naik kapal terbang, duduk di sebelah orang Mak Saleh, pakai baju buruk, baju jenis kain kasang, tapi pakai jam mahal. Dari toko ni kaya, pakai serban putih. Usaha ni dia memang pandai kamu. Dia pun kata, orang Kurdi, Syekh, hang nak pergi mana? Aku nak pergi ke Sudan. Dia seorang engineer hebat lah di Jerman. Pasal apa nak pergi? Aku masuk Islam. Dan aku nak pergi merayakan hari kelahiran Syekh tarikatku. Kira kalau Sudan dulu, tarikat kuat. Benda ni orang suka tak suka ni berdasarkan kepada kekuatan sesuatu gerakan bagi satu negeri ya. Negeri kita. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan, dalam 30 tahun lepas sunnah tidak berapa kuat dalam dunia ni. Alhamdulillah Allah rezekikan kebelakangan ni sunnah sangat kuat dalam dunia ni. Sampai kebanyakan orang putih yang masuk Islam, kebanyakan masuk di atas sunnah. Pasal mereka dah boring dah dengan Bible ni, banyak tokok tambah dengan gereja. Mereka nak cari Islam yang tak tokok tambah, Islam yang original. Banyak mereka masuk Islam, Islam yang tulen. Tuan-tuan layari laman web, laman apa. Kalau tuan-tuan pergi negeri Arab, ya, benda ni yang kuat. Saya di Malaysia dulu tak ada langsung. Saya bila orang kata hantar kepala, tak apa, Alhamdulillah hantar yang mula. Besok dah hadap Rasulullah, aku ni apa pun tak ada, amalan pun tak ada, mayang pun tak banyak, puasa pun tak banyak, sedekah pun tak banyak. Cuma tampak habaq ke orang, sunnah lebih baik, lebih afdal daripada amalan kemelayuan, nampak? Yang ni aku faham ke abang. Sunnah lebih afdal daripada apa yang Tok Syekh hampa kata. Yang ni aku abang. Aku bela dan rela mempertahankannya dan rela dicaci maki kerananya. Tak ada masalah. Dan meneruskannya. InsyaAllah kalau Allah bagi rezeki lagi kita tak mati. Kalau dia bagi lagi 30 tahun, 30 tahun lah hampa berhadapan dengan kita. Dalam masalah berapa tahun pun Alhamdulillah ramai orang lah. Kita pergi ke mana pun ramai. Pergi Kuala Lumpur sunnah kuat. Di mana saja majlis kita dapat sambutan. Sehingga ada persatuan-persatuan besar kata pada kena nak Kuala Lumpur, nak buat program, nak pergi dapat duit, nak mengendar. Anak kata dia pamai bukan nak pergi duit, dia pamai kerana sunnah. Sekarang ni sudah ramai. Dulu ramai orang yang balik di Malaysia, tak mau cakap ingat pada sunnah ni, takut kena tekanan. Tapi bila kita dah mula bercakap, dia tengok tekanan rumai kat kita, dia pun berani. Dapat apa? Kadang-kadang orang tuduh entah. Kami tak apa. Tak apa kata. Tuduh main pakai anak, entah jalan kerja entah.
Sebab tu tuan-tuan saya sokong, kalau tuan-tuan boleh pergi pada seminar adat perbezaan pendapat ni. Dr. Azwira ni balik lama dah. Tapi dia tengok kita dok ni, anak kata menganjur, what night dia. Ustaz Fadlan ni antara orang yang bagus. Dia dalam proses dapat PhD. Sunnah dia keras pada kita. Dia dengan Ustaz Rasul hari-hari kan. Ustaz Rasul pun kita akan panggil nanti. Kita berbeza pada benda-benda atau 3 benda, tapi pada rupa penggunaan asas kita sama. Kita sama. Oleh kerana itu hadirin mukminin sekalian, tak ada masalah apa. Tuan-tuan nak bersama kita bersama. Orang tanya kita apa kata kita. Orang akan kata benda ni ada pendapat ulama. Yalah. Ente pilih pendapat ulama, anda pilih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awak ulama-ulama tak reti kan? Kita tak kata. Tapi kalau ulama-ulama semua reti, tak ada 2-3 mazhab. Betul tak? Satu mazhab saja. Kalau ulama-ulama semua reti, tak ada kaul yang dhaif. Semua kaul yang kuat saja. Kalau ulama-ulama semua tepat, tak ada ulama kata tudung tak wajib. Kalau anda yang ulama semua tepat, tak ada pendapat-pendapat dhaif hak kita wakil azim. Kita hormat Imam Syafi'i yang kita kata. Sayang kepada dia sebagai pembela sunnah. Kita sayang, kita cinta imam kita. Tapi kita tetap kata, kalau satu orang lelaki ustaz, saya sebenarnya masa muda-muda dulu ada buat salah. Saya telah melakukan zina, auzubillah. Saya berzina ustaz. Perempuan yang saya berzina tu mengandung dan melahirkan anak, saya tinggal dia. Dan sekarang anak tu dah besar. Secara kebetulan dia mai di tempat kerja saya tak kenal. Saya sangkut kat dia. Dia tu cinta. Pipi nak rojok, nak nikah dengan, tengok-tengok. Rupanya ibu dia adalah bekas kekasih saya lakukan kesalahan dengan dia. Tapi hati saya dah cinta. Saya tanya ustaz-ustaz mazhab Syafi'i, mereka kata dalam qaul mazhab Syafi'i, bapa boleh kahwin dengan anak zina. Saya nak kahwin dengan dia. Kalau mai tanya kat kita kata apa? Kalau tanya kat tuan-tuan, tuan-tuan rasa manakah qaul yang lebih dekat dengan kehendak Allah dan Rasul? Bolehkah? Rasalah dari segi logiknya, bolehkah? Satu orang perempuan menyusu satu orang lelaki. Dia menyusu Halimah, menyusukan Ahmad. Ahmad tak boleh kahwin dengan Halimah. Nyusu ya? Ahmad tak boleh kahwin dengan anak Halimah, anak betul. Ahmad tak boleh kahwin dengan anak susuan Halimah, hak seorang lagi yang bukan anak Halimah tapi Halimah susukan. Katakan yang seorang ni namanya Normala. Normala ni dia pun pernah pergi menyusu. Ahmad tak boleh kahwin dengan Normala. Katalah Halimah ni ada seorang dia anak dia, nama dia Samsiah, lahir di hospital Sungai Petani, orang curi. Tak ada jumpa dia. Menyusu pun tak pernah. Sama sekali pun tak pernah menyusu. Cuma umur dia 8 tahun balik mai jumpa anak Halimah. Ahmad jatuh cinta dengan Abang Samsiah ni. Tengok, Halimah ibu susu pun tak boleh nikah. Ahmad bukan saja tak boleh menikah dengan Normala, tak boleh menikah dengan Samsiah yang merupakan anak susuan dan anak betul Halimah. Tak boleh menikah dengan anak mereka juga. Dia panggil anak menakan susuan. Kalau Normala tu ada anak, kalau Samsiah ada anak, Ahmad tak boleh menikah. Ahmad bukan saja tak boleh menikah tu, kalaulah Halimah yang menyusu dia,
Suami dia nama Abu. Abu menikah dengan satu orang perempuan nombor 2. Bini nombor 2. Kemudian Abu cerai. Ahmad kenan kat makcik dia hak menikah dengan bapa susuan dia. Tak boleh nikah pada bapa susuan. Tak boleh. Tadi Normala, anak susuan Halimah. Abu tak boleh menikah dengan Normala. Walaupun masa Halimah menyusu Abu tak tahu apa. Abu mati, Halimah menikah dengan perempuan lelaki lain, nama dia Ali. Ali menikah dengan Halimah. Ali tak boleh juga nak berkahwin dengan Normalah. Pasal meniduri ibu susunya. Susu punya pasal dan rangkaian dia banyak tu. Takkanlah anak sendiri kerana tak akad nikah tiba-tiba nak boleh nikah pun. Ha? Oi! Ada kitab. Bawa keluar main kitab. Tak payah abang, hantar abang pun tahu dalam kitab. Tapi hang fikir ambil lah. Kitab tu pendapat. Tapi dari segi maksud syarak. Saya tuan-tuan. Kalau hampir tanya orang lain, memang dia kata boleh. Tapi kalau tanya kat kita, kita kata tak boleh, Syekh. Jangan banyak lagi orang perempuan lain ambil nikah. Kami target yang tu. Entah keluar mazhab kot. Anak keluar, tak keluar, anak tak tahulah. Tapi kalau kita tanya anak kata tak. Tergamak kau entah nak menikah dengan seorang perempuan. Walaupun dia tak angkat nikah dengan mak dia. Tapi benih dalam darah daging yang dalam tubuh dia. Darah daging entah. Dan benih entah. Hanya kerana ada qaul madhab. Itu masalah. Fikirlah tuan-tuan masalah ni. Tuan-tuan, beginilah. Tak usah fikir banyak. Tiap-tiap malam tahajud minta kat Tuhan, so Tuhan tunjuk hak mana jalan yang benar. Itu yang kita ada. Ihdinas siratal mustaqim. Balik baca bagi cukup. Jangan lambung duit sini pun nak ikut belah mana, tak mau. Itu bukan kerja hidayah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Hadirin mukminin. Kita kata manhaj kita Quran dan Sunnah, bukan kita nafi mazhab. Banyak benda dalam mazhab mengikut Quran dan Sunnah. Banyak benda dalam mazhab ikut Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i mengikut Quran dan Sunnah. Imam Hanbali ikut Quran dan Sunnah. Imam Malik ikut Quran dan Sunnah. Imam Ahmad ikut Quran dan Sunnah. Kita bila tahu benda ni, tapi ada bab yang mana dalil daripada Quran dan Sunnah tidak jelas. Tapi imam-imam ni membuat hukuman di atas dasar ijtihad, analisis, tengok berbagai-bagai sudut, berbagai-bagai punca, lalu mereka buat kesimpulan benda ni halal ataupun benda ni haram ataupun harus ataupun sunat berdasarkan hukum tu. Kalaulah kita tengok kajian, mereka ni ahli besar, alim, faqih, fuqaha mereka. Kita tak dapat mampu untuk sampai macam mereka. Mereka telah buat kesimpulan yang mana kita mampu baca. Kita kata kesimpulan ni sangat selesa. Sangat kita rasa faham dan jelaslah. Maka kita terima kesimpulan tu. Bila kita baca kesimpulan Imam Syafi'i, tetap bagus. Baca Imam Ahmad, kita tahu, yang ni lagi aku faham, yang ni lagi aku nampak kekuatan dia ni. Kita orang boleh bezakan. Walaupun kita tak boleh ijtihad, tapi kita boleh bezakan. Tuan-tuan, ikuti tak perbicaraan kes Anwar Ibrahim dulu. Tuan ikuti tak? Tuan-tuan baca di akhbar. Tak, bukan saya sebut Anwar tak. Tuan-tuan baca akhbar. Saya fikir masa tu akhbar sangat laku. Pasal apa? Orang baca apa? Baca
Laporan kepada perbicaraan tu. Saya nak tanya, tuan-tuan yang baca laporan perbicaraan tu, tuan-tuan semua ni lawyer? Tuan-tuan semua ni belajar undang-undang lah. Sehingga tuan-tuan boleh buat keputusan bahawasanya lawyer ni lebih bagus daripada lawyer ni. Lawyer ni lebih betul daripada pendakwa ni. Pendakwa raya ni. Tuan-tuan faham lah. Tuan-tuan tak faham undang-undang, betul tak? Bukan kata bodoh kan, tapi tak berapa cerdik lah undang-undang ni. Tetapi ucapan-ucapan mereka yang mereka hujah di hadapan hakim dapat dipahami. Sehingga orang ramai boleh kata, oh dia ni pandai dan dia tak pandai. Walaupun dia ni tepat, dia ni tak tepat. Macam mana tuan-tuan tahu? Katalah keputusan mahkamah untuk keputusan mahkamah tak adil. Tuan-tuan dengan hakim tu lebih pandai kan? Tuan-tuan lebih pandai lah undang-undang. Hakim, macam mana tuan-tuan tiba-tiba boleh kata tak adil? Nama apa kata? Macam mana boleh pergi kata Augustine Paul tak? Ingat dia jadi